Hadis ke-32. Yang pandai tolong menuliskan bagi yang kurang pandai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فذكر قصة في الحديث فقال أبو شاه اكتبوا لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي شاه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah berkhutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu khutbah. Lalu Abu Hurairah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam khutbahnya itu satu kisah yang panjang. Dan pada akhir hadis itu disebutkan bahawa Abu Shah berkata bagi Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong tuliskan untukku isi khutbahmu tadi. Maka Rasulullah bersabda, tolong tuliskan untuk Abu Shah. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jua pada malam ini kita sambung hadis yang ke-32. Masih berkenaan dengan ada beberapa hadis yang tujuannya dimasukkan di sini adalah untuk memberitahu antara jalan untuk memperolehi ilmu adalah melalui jalan menulis, mencatat, menulis, menthabit dan sebagainya lah. Itu salah satu daripada jalan untuk memperolehi ilmu. Adapun dalam hadis yang ke-32 ini khususnya ialah berkenaan dengan orang yang tidak pandai menulis dan meminta orang lain supaya menuliskan untuk pihaknya. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan Rasulullah berkhutbah pada satu hari. Rasulullah berucap, khataba Rasulullah berkhutbah, Rasulullah berucap, dan hadis khutbah Nabi ni tuan-tuan boleh lihat dalam Sahih Bukhari ada. Dalam bab Kitabatul Ilmi, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan kisah tersebut di dalam bab menulis ilmu. Begitu juga Imam Muslim pun meletakkan hadis tersebut di dalam kitab beliau, cuma dalam bab yang berbeza-beza lah. Dan peristiwa ini berlaku pada Yaumul Fathi. Peristiwa yang diceritakan oleh Nabi dalam khutbah ini adalah peristiwa yang berlaku pada hari Yaumul Fath. Ringkasnya dalam peristiwa tersebut, Nabi menyebutkan pernah berlaku dalam peristiwa pembukaan kota Mekah ini, Nabi berucap, Nabi beritahu tentang tanah haram. Nabi beritahu tentang keistimewaan tanah haram. Tanah haram ni tempat yang dihormati, so diharamkan untuk apa? Untuk memerangi ataupun diperangi. Maknanya berlaku peperangan, tak boleh berlaku peperangan di dalam tanah haram. Bukan setakat peperangan, benda yang lebih yang kita rasa simple yang kita boleh buat di tanah halal tak boleh dibuat di tanah haram. Macam kita saja-saja nak cabut ataupun nak tebang pokok yang ada dalam tanah haram, tak dibenarkan. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, kita bertemu barang yang jatuh, kita nak kutip pun tak boleh, kecuali dengan tujuan kita nak umum, kita nak isytiharkan. So Nabi sedang bercerita tentang peraturan-peraturan berada di tanah haram. Tiba-tiba pada masa itu datang seorang lelaki. Seorang lelaki ni orang Yaman. Ja'a rajulun min ahli Yaman yuqalu lahu Abu Shah.
Dia dipanggil ataupun dikenali sebagai Abu Shah. Dia orang Yaman. Abu Shah, Shah ni kalau bahasa Parsi dia adalah bermaksud Al-Malik, maknanya raja. Sebab tu raja-raja kita banyak yang ada Shah dan Badli Shah dan sebagainya lah. Tuan-tuan lebih tahulah. Cuma Shah ni ada yang membawa maksud raja. Jadi Abu Shah ni bila dia dengar menarik khutbah Nabi, peraturan berkenaan dengan tanah haram ini, maka dia pun minta supaya Nabi tulis khutbah yang Nabi sampaikan tadi. Tuan-tuan boleh lihat Nabi berkhutbah tanpa ada teks lah. Itu khutbah yang sebenar-benar khutbah. Cuma kita ni boleh jadi satunya tidak punya kemahiran untuk berkhutbah, so perlu kepada teks. Satu lagi boleh jadi supaya tak jadi panjang melalut, tak tentu hala khutbah yang disampaikan tersebut, maka dibuatlah teks. Jadi asal khutbah ni ialah ucapan yang tidak punya teks yang perlu dilihat ataupun terikat dengan teks. Mungkin sebahagian orang dia hanya tulis isi-isi penting sahaja, lalu disampaikan melalui isi-isi penting yang dicoretkan itu satu khutbah. Kadang-kadang cara macam tu lebih menarik. Tapi tempat kita ni tak boleh buat lah, terikat dengan peraturan Jabatan Agama. So kena ikut khutbah yang diberikan. Baik. Cuma Abu Shah minta supaya Nabi tulis, "Uktub li ya Rasulullah," tolong tuliskan untuk aku ya Rasulullah khutbah tersebut. Maka Nabi pun beritahu kepada sahabat dia, "Uktubu li Abi Shah." Tolong kamu semua tolong tuliskan untuk Abu Shah apa yang aku sampaikan tadi. Sini nak menunjukkan kelebihan menulis ilmu. Cuma satu kesnya ialah Abu Shah ni tak pandai menulis. So bila dia tak pandai menulis, maka kena ada orang lah tolong tulis untuk Abu Shah ni. Baik. Tengok keterangan Syekh Fahmi. Telah kita sebutkan dalam keterangan hadis sebelum ini bahawa satu-satunya cara untuk mengingkati sesuatu masalah bagi orang yang kurang kuat hafalannya ialah dengan cara menulis apa yang didengar atau dilihatnya. Tetapi apa pula yang mesti dilakukan oleh seseorang kalau ia sendiri tidak mempunyai kepandaian menulis, atau ia pandai menulis tetapi lambat sekali dalam penulisan? Maka satu-satunya cara pula ialah dengan meminta bantuan kepada orang lain untuk menuliskan ilmu baginya. Maka atas dasar ini para ulama yang mengerti dan yang mempunyai ilmu yang banyak, mereka mengarang kitab-kitab lalu menyiarkannya untuk menjadi bahan bacaan orang lain. Dengan cara itu pelajar agama atau orang awam cukup untuk memiliki kitab yang telah disusun oleh para ulama dan mereka terus sahaja mempelajarinya. Apakan lagi di zaman teknologi yang canggih ini, bermacam-macam cara ditempuh untuk mendapat ilmu. Dapat melalui tali keset. Kalau dululah ada tali keset, sekarang ni tak ada dekut tali keset yang tuan-tuan duk pusing dengan pen ke dulu. Kalau tercabut tali dia tu pusing dengan pen. Dengan video, dengan radio, dengan TV, VCD, telefon dan lain-lain. Bahkan yang ada di zaman kita ini lagi canggih, tak jatuh walau satu huruf. Lagi canggih daripada menulis lah. Kita mencatat kuliah-kuliah yang disampaikan, pengajian talaqi yang disampaikan oleh para guru, para masyayikh dan sebagainya. Kalau dengan kita mencatat boleh jadi jatuh perkataan ataupun kalimah. Tapi bila ada alat-alat canggih zaman kita hari ini, tak jatuh walau satu huruf. Tu lebih hebat lagi lah di zaman kita ni. Semuanya ini adalah alat-alat yang canggih yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, pembentukan akhlak atau menyalurkan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Alat-alat moden ini tidak ada salahnya, yang salah itu ialah program jahat yang menggunakannya. Oleh itu manusia yang bertugas sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini jangan sampai menyalah
gunakan alat-alat ini untuk tujuan jahat atau untuk memenuhi kehendak hawa nafsu. Itu Syekh Fahmi hurai. Dalam hadis ini tuan-tuan, di antara salah satu hadis yang ulama guna sebagai hujjah, bahawa penulisan ilmu ini bermula sejak daripada zaman Nabi. Bermula sejak daripada zaman Nabi masih ada. Maknanya ilmu tu dah dimula ditulis dah. Walaupun depan nanti tuan-tuan akan bertemu dengan hadis Nabi larang. Hadis yang ke-34, Nabi kata la taktubu anni. Nabi larang, jangan kamu tulis sesuatu daripada aku selain daripada Quran. Siapa-siapa yang tulis selain daripada Quran, Nabi kata falyamhuhu, tolong padam. Cuma dalil hadis ni, hadis Abu Syah ni menunjukkan bahawa hadis sudah mula ditulis ketika Nabi masih ada lagi. Ni ulama mengatakan bahawa keharusan menulis hadis Nabi itu dah berlaku ketika Nabi hidup. Habis tu yang Nabi larang tu ketika mula-mula. Ketika Nabi rasa para sahabat ni mencantumkan penulisan Quran dengan hadis sekali. Macam kita menulis dalam satu buku dalam satu buku nota tu semua ada. Subjek ni ada, subjek tu ada, macam-macam subjek duduk dalam satu nota maka bercampur-campur, yang ni subjek apa, yang ni subjek apa. Begitulah ibaratnya di awal-awal, maka Nabi bimbang takut bercampur antara Al-Quran dengan hadis, maka Nabi larang para sahabat daripada menulis hadis. Tapi bila mana Nabi melihat para sahabat dah boleh bezakan antara bahasa Al-Quran, lengguk bahasa Quran dengan lengguk bahasa hadis, maka pada masa itu Nabi tak melarang lagi para sahabat untuk menulis Al-Quran dan juga hadis. Dari hadis Abu Syah ni salah satu daripada dalil yang mana Nabi membenarkan para sahabat ni tulis ilmu, tulis hadis sejak zaman Nabi masih ada lagi. Bukan berlaku selepas Nabi wafat barulah para sahabat menulis semula hadis-hadis yang ada di dalam dada para sahabat. Tidak. Bahkan di zaman Nabi lagi para sahabat sudah mula menulis hadis-hadis tersebut. Di depan nanti ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Amrin menulis di zaman Rasulullah hadis. Dia lebih daripada dia lebih suka menulis berbanding dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni lebih suka menggunakan ingatan. Sebab kekuatan ingatan yang ada pada Abu Hurairah. Adapun Abdullah bin Amrin lebih suka menggunakan penulisan. Apatah lagi itu zaman para sahabat. Zaman kita hari ni sifat pelupa kita sangat banyaklah. Pelupa kita nak ingat benda, nak ingat 5 perkara yang bini pesan suruh beli kat kedai pun kadang-kadang tersasul-sasul gitu. Sebab tu sebab tak tulis. Tu yang pesan tu WhatsApp lah. Saya tengok WhatsApp kat kedai. Sebab 5 benda pun tak boleh nak ingat. Tu kelemahan yang ada pada kita zaman hari ni lah. Adapun ulama-ulama dulu bergantung kepada hafalan. Ada sebahagian daripada mereka bergantung kepada hafalan semata-mata. Dengar ingat dia. Ingat pula bukan ingat ingat berterabur tu. Ingat sebiji-sebiji macam Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kisah-kisah yang menceritakan tentang kuatnya ingatan Imam Syafi'i, tulis hilang saja tulisan tu dah ingat dah kat dada dia. Budak-budak kita ataupun kita sendiri yang hafal Quran, hafal hari ni esok tak ingat dah. Tu yang sekarang ni banyak masjid-masjid surau-surau sekarang ni kat depan imam tu letak surah Sejadah dengan surah Al-Insan. Surah Sejadah dengan surah Al-Insan letak kat depan tu. Tak tahu sebab apa. Boleh jadi imam pun tak ingat juga kot. Kalau kebetulan imam tak datang naik makmum orang biasa untuk bacakan ayat yang ada kat depan tu, okeylah lagi. Ini boleh jadi imam pun tak berapa ingat surah Sajdah dengan surah Al-Insan. Yang tu kita dengar daripada kecil. Daripada kecil kita duduk dengar surah Sajadah sampailah hari ni kita duduk dengar surah Sajadah, surah Insan. Tak ingat-ingat juga. Sebab tu menulis salah satu daripada jalan untuk kita ingat ilmu. Baik. Satu hadis. Apatah lagi kalau ilmu yang kita tulis tu ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib. So menulis itu dapat pahala wajib. Macam kita duduk ni contohnya.
Kalau tuan-tuan datang duduk ni majlis ilmu orang mengajar ilmu yang fardu ain. Maknanya kita tak duduk saja ni, nampak je macam duduk saja. Duduk sandar saja, tak ada buat apa pun, duduk menung je. Tapi duduk kita ni ada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ilmu yang kita tuntut tu pula ilmu yang fardu ain, jawabnya duduk tu pun dapat pahala wajib. Besarnya pahala Allah Ta'ala berikan kepada penuntut-penuntut ilmu ni. Apa sahaja yang melibatkan ilmu, duduk mendengar ilmu, tulis ilmu, baca ilmu, mulazamah, duduk sekaki dengan guru, bertanya soalan dan sebagainya. Semua tu bukan saja-saja, bukan sia-sia tu. Perbuatan itu semuanya ada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita menulis ilmu tu ilmu yang fardu ain, maka kita dapat pahala wajib. Tuan-tuan bayangkan ulama yang tinggal kepada kita kitab-kitab mereka. Kitab-kitab fiqh yang ditinggalkan kepada kita, kitab fardu ain. Berapa banyak setiap huruf yang mereka tulis tersebut, yang mereka tinggalkan kepada kita, semua jadi jariah untuk mereka. Dibaca dan dibaca sehinggalah ke hari ini dibaca tulisan dan kitab-kitab mereka tersebut. Baik. Hadis yang ke-33, yang lebih banyak menulis lebih luas ilmunya. Itu tajuk yang Syekh Fahmi bagi. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma kana fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsaru haditsan anhu minni illa ma kana min ibni Amrin fa innahu kana yaktubu wa la aktub. Ini saya sebutkan tadi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada dari keseluruhan sahabat Rasulullah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis lebih daripada saya. Itu Abu Hurairah menegaskan, kecuali Abdullah bin Amrin bin Al-As, maka dia lebih banyak daripada saya kerana dia menulisnya dan saya tidak menulisnya. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan tidak ada orang yang paling banyak mengingati hadis Nabi kecuali dia. Cuma di sana ada juga para ulama mengatakan yang paling banyak meriwayatkan hadis ni, yang paling bukan meriwayat, yang paling banyak menyimpan hadis Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab dia orang yang paling akrab dengan Nabi, walaupun Abu Hurairah ni orang yang mewakafkan diri untuk ilmu, sehingga dia tak bekerja, semata-mata nak duduk mendampingi Nabi dan nak mengutip setiap patah hadis ataupun Quran yang keluar daripada mulut baginda Nabi. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahawa yang paling banyak menyimpan hadis Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq. Cuma Abu Bakar ni bukan yang meriwayatkan. Adapun yang meriwayatkan balik setelah dia mendengar hadis, Abu Hurairah mengatakan, aku orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Cumanya kata Abu Hurairah, yang lebih banyak daripada aku ni yang suka menulis, iaitu seorang sahabat yang bernama Ibnu Amrin. Biasanya dalam bahasa dalam periwayatan disebut Ibnu Amrin ni, kita tahu itu adalah Abdullah Ibnu Amrin. Sebagaimana yang saya dah sebut, ada 4 orang sahabat yang bernama Abdullah, yang biasanya bila disebutkan dengan Ibnu je, dia tak sebut kat depan tu Abdullah. Disebut Ibnu Amrin, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair. Tu 4 orang sahabat tu diguna perkataan Ibnu. Maka kita sendiri kita bila dengar saja kalimah Ibnu Abbas, maknanya itu Abdullah bin Abbas. Bila dengar Ibnu Umar, maknanya Abdullah Ibnu Umar. Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair. Ibnu Amrin, maknanya Abdullah Ibnu Amrin Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. 4 orang sahabat ni digelar sebagai Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 orang sahabat yang bernama Abdullah, keempat-empatnya. Ada lagi tak yang lain bernama Abdullah? Ada lagi. Cuma istimewanya 4 orang sahabat yang bernama Abdullah ni, mereka ni adalah sigharus sahabah. Mereka ni adalah sahabat-sahabat muda. Bila mana mereka ni sahabat-sahabat muda berdampingan dengan Rasulullah lebih kurang 10 tahun ke atas, maka
mereka ni orang muda, so usia mereka selepas wafat Nabi tu panjang lagi. So ramai para tabi'in duk ambil hadis daripada mereka ni. Sebab mereka ni orang muda, so panjang lagi lah usia mereka selepas daripada wafatnya baginda Nabi. Abu Hurairah sendiri pun beratus-ratus para tabi'in duk ambil ilmu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidak ada dari keseluruhan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak meriwayatkan hadis lebih daripada saya, lebih daripada dia. Kecuali yang ni lebih banyak daripada dia. Siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Maka kata Abu Hurairah, maka dia lebih banyak daripada saya. Sebab apa lebih dia? Kerana dia menulisnya. Ni menunjukkan Nabi tak larang. Bila mana sahabat dah boleh bezakan, bila mana sahabat dah boleh letak di tempat yang berbeza penulisan Quran dengan penulisan hadis, maka Nabi tak larang dah. Para sahabat menulis hadis. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As ni menulis, maka dia lebih banyak daripada saya kerana dia menulisnya dan saya tidak menulisnya. Ini sahabat-sahabat yang awal menulis hadis. Cumanya dalam kes antara Abdullah ibnu Amrin dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, walaupun keluarkan kenyataan oleh Abu Hurairah bahawa Abdullah bin Amrin ni orang yang lebih daripada dia, mengingat hadis dan juga menulis hadis. Cuma dari sudut periwayatan kita akan dapat lihat Abu Hurairah lebih banyak berbanding dengan Abdullah bin Amrin. So ulama sebut beberapa sebab kenapa dalam banyak-banyak Abdullah bin Amrin ni yang disahkan sendiri oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi Abu Hurairah yang lebih banyak meriwayatkan hadis daripada Abdullah ibnu Amrin. So ada ulama mengatakan Abdullah bin Amrin ini dia hidup di Mesir. Dia bulang-alik antara Taif dengan Mesir. Kadang-kadang dia berada di bumi Mesir, kadang-kadang dia berada di Taif. So bumi Mesir dengan bumi Taif ni pada zaman tabi'in ni tidak terlalu fokus kepada dua tempat ini untuk mengambil ilmu. Sebab apa? Sebab mereka lebih bertumpu di bumi Madinah. Di bumi Madinah pada masa itu masih ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kebanyakan tabi'in banyak pergi ke bumi Madinah Al-Munawwarah untuk tujuan mengambil ilmu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab itu periwayatan hadis daripada Abu Hurairah lebih banyak berbanding dengan periwayatan hadis daripada Abdullah ibnu Amrin radhiyallahu anhuma. Itu satu yang ulama sebut. Kemudian ada juga ulama mengatakan bahawa sahabat yang bernama Abdullah ibnu Amrin ni dia lebih suka menyibukkan diri dia dengan ibadah. Ni ada ulama-ulama kita pun ada yang macam ni. Ada ulama yang keluar dalam masyarakat. Ada tuan-tuan guru, ada para masyayikh yang keluar dalam masyarakat untuk menyampaikan ilmu. Kemana sahaja orang jemput dia pergi. Tapi tuan-tuan kena tahu ada juga ulama yang tak keluar dalam masyarakat tapi ilmunya sangat banyak. So orang hanya tahu dia berilmu bila pergi ziarah. Bila pergi ziarah, bila mulazamah di rumah dia, maka orang tahu. Ni bukan setakat bukan setakat orang alim, bahkan kadang-kadang wali min auliya'illahi salihin. Itu yang dalam ilmu tasawuf ada wali yang digelarkan wali maksyuf. Wali yang Allah Ta'ala letak dia dalam masyarakat sehingga orang boleh ambil manfaat daripada dia. Ada juga wali yang mastur, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni duduk dalam keadaan orang tak kenal pun dia. Orang tak tahu pun kehebatan dia. Bila orang mendampingi dia, maka baru tahu kehebatan yang ada pada seseorang. Begitu juga Abdullah ibnu Amrin. Abdullah ibnu Amrin ni seorang sahabat yang disebutkan dalam kitab sirah mustaghilan bil ibadah. Seorang sahabat yang lebih suka menyibukkan diri dia dengan beribadat.
dia menyebutkan diri dia dengan ibadat ni bukan bermakna dia tak mengajar langsung, tidak. Cuma antara ibadat dengan mengajar, dia lebih suka untuk menyebutkan diri dengan beribadah. Sebab nanti kita nampak macam takkan sahabat pun tak tahu mengajar pun juga ibadat. Ya, sahabat-sahabat lebih tahu daripada kita lagi. Mengajar itu adalah jalan beribadat juga. Cuma di antara beribadat secara khusus dengan menyampaikan ilmu, maka Abdullah bin Amr ini lebih suka untuk menyampaikan lebih suka untuk beribadat. Macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lah. Ada ulama mengatakan kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tak banyak meriwayatkan hadis. Ada ulama menjawab, Abu Bakar tidak menyibukkan diri dia untuk menyampaikan ilmu hadis sebagaimana Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis. Di depan kita ni pun berapa kali kita bertemu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi boleh jadi kita tak pernah bertemu an Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Sedangkan Abu Bakar orang yang paling akrab dengan Nabi. Di mana ada di mana ada orangnya Rasulullah, maka di situ adanya Abu Bakar. So takkan Abu Bakar ni orang yang tak peduli kepada hadis Nabi? Mustahil. Sebab Abu Bakar ni orang yang mempercayai Nabi di saat orang lain mendustakan Rasulullah. Tapi kenapa Abu Bakar kita tak dapati riwayat dia yang banyak? Ada riwayat dia cuma tak banyak. Maka ada ulama mengatakan bila mana dah ada sahabat-sahabat yang menjalankan tugasan menyampaikan hadis-hadis Nabi, maka sahabat-sahabat yang melihat tersebut rasa sudah cukup memadai dengan apa yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat yang menyampaikan itu. Maknanya Abu Bakar bila dah tengok Abu Hurairah dah menyampaikan dah hadis Rasulullah, maka tak perlu lagi lah aku fokus duk menyampaikan juga hadis-hadis Rasulullah. Cuma para sahabat ni tahu kalau tak sempurna dia akan tampung. Macam apa? Macam kita hari ni pakat berebut-rebut. Pakat berebut-rebut nak menyampai. Siap apa? Siap offer diri. Walaupun kita tak ada ilmu, offer diri juga. Saya kosong malam ni, saya kosong malam esok, saya kosong malam lusa, saya kosong sepanjang Ramadan. Ni tarikh-tarikh yang saya kosong lagi. Siapa-siapa nak jemput, boleh jemput, telefon nombor sekian. Contoh ya tuan-tuan, contoh. Kita suka offer diri. Adapun para sahabat, ulama sebut selagi mana dah ada orang yang menyampaikan, maka tak perlu lagi dia mengambil tanggungjawab tersebut menyampaikan. Maknanya dia fokus bidang lain. Sebab tu Abu Bakar fokus kepada bidang pentadbiran. Fokus mengurus mentadbir urus berkenaan dengan umat Islam. Adapun Abu Hurairah ibarat seperti agamawan yang bertugas menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah para sahabat ni. Jadi ada sahabat yang bernama Abdullah bin Amrin ni, dia mengambil tugas lebih gemar untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih berbanding dengan berbanding dia menyebutkan diri dia dengan ta'lim, dengan mengajar. Ada juga ulama mengatakan bahawa kenapa Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis Nabi? Ini ada ulama mengatakan barakah daripada doa Nabi kepada Abu Hurairah. Doa apa? Doa supaya Abu Hurairah ni jadi orang yang tak lupa. Jadi orang yang tidak pelupa terhadap apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia pelajari, dia ingat sampai bila-bila. So barakah daripada doa Nabi kepada Abu Hurairah secara khusus ni menyebabkan Abu Hurairah mengambil tanggungjawab menyampaikan riwayat-riwayat ataupun hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara beberapa sebablah kenapa walaupun di sini Abu Hurairah sendiri menyatakan bahawa yang banyak menghafal hadis ni adalah Abdullah ibnu Amrin, dan dia juga bukan setakat hafal di dada, bahkan dia ingat dia ditulis lagi. Tapi dalam periwayatan kita boleh lihat Abu Hurairah orang yang lebih banyak. Itu di antara 2-3 sebab yang dinyatakan oleh para sahabat oleh para ulama berkenaan dengan periwayatan Abu Hurairah. Baik. Hadis ini juga berkait rapat dengan hadis sebelumnya yang menyatakan bahawa orang yang menulis itu ialah orang paling banyak memperolehi ilmu.
Macam ada riwayat ada riwayat mengatakan hadis, ada yang mengatakan itu perkataan Sayyidina Umar. Disebutkan Sayyidina Umar mengatakan qayyidu al-ilma bil kitab. Qayyid maknanya ikatlah ilmu itu bil kitab, yakni ai bil kitabah. Maknanya apa? Ikatlah ilmu supaya dia tak hilang dengan apa? Dengan menulis. Sebab tu kalau kita mengaji ala pondok, ala talaqi, maka terutamanya waktu kita nak dhabit kitab jawi kan, kitab jawi ni terutamanya dhamir ganti nama yang ada dalam kitab tu kita tak tahu nak tuju ke mana. Ni dhamir ni balik ke mana, ganti nama ni balik ke mana. Biasanya tok guru pesan pada anak murid dia waktu mengajar tu. Catat, dhabit, tulis kat tepi tu dhamir ni balik ke mana. Ataupun ibarat tu kadang-kadang kita tak boleh faham. Maka disuruh oleh guru yang mengajar tu supaya apa? Dhabit kat tepi tu. Maksud ibarat ni sekian. Kadang-kadang kita tak mampu nak taswirkan masalah. Nak gambarkan masalah macam mana. Tu kadang-kadang waktu pengajian tu tok guru baba bagi contoh, masalahnya sekian. Masalah ni contohnya sekian. Masalah ni contohnya sekian. Dia bagi contoh. So apa yang didhabit? Didhabit itu adalah taswir masalah. Masalahnya begini, terutamanya bila tuan-tuan mengaji kitab fiqh lah. Kitab fiqh nak datangkan contoh. Maka contoh tu perlu kadang-kadang bila kita tak terlintas, tu yang perlu didhabit di tepi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang mengaji secara talaqi, kat tepi tu biasanya penuh dengan nota. Hari ni kita panggil nota kaki lah. Tulis nombor 1, tepi tu tulis. Yang ni untuk nombor 1, yang ni untuk nombor 2, yang ni untuk nombor 3. Sebagaimana yang tuan-tuan maklum lah. Cuma nak beritahunya, ulama-ulama ataupun benda ni, penulisan ni bukan sahaja berlaku di zaman kita. Sejak daripada zaman para sahabat lagi, para sahabat dah menulis dah berkenaan dengan ilmu ini. Baik. Jadi hadis ini juga berkait rapat dengan hadis sebelumnya yang menyatakan bahawa orang yang menulis itu ialah orang yang paling banyak memperolehi ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri mengakui kelebihan Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As kerana dia menulis hadis sedangkan Abu Hurairah tidak menulisnya. Ini kalau Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki waktu saya duduk mengaji dulu dia pernah sebut, dia kata kalau kitab-kitab yang dia tulis yang bukan kitab hadis, kadang-kadang dia suruh anak-anak murid dia yang tulis. Maknanya kerangka tu dia buat, kemudian anak-anak murid dia yang tulis kalau bukan hadis. Tapi kalau kitab hadis dia ambil sendiri tanggungjawab untuk menulis. Sebab apa? Sebab nak minta dengan Allah Ta'ala dengan harapan tangan yang duk menulis hadis ini nanti akan jadi saksi di depan Allah Ta'ala bahawa kita di dunia dulu pernah menggunakan melazimi tangan ini untuk mencatat hadis-hadis yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW. Tu orang-orang yang nampak sampai ke akhirat tu. Dia duduk nampak pahala tu. Tangan pernah mencatat hadis-hadis Nabi. Tak kemulia tangan tersebut tuan-tuan. Mestilah tangan-tangan yang mencatat hadis-hadis Nabi tu tangan yang mulia. Sekarang ni bukan dengan tangan saja, maknanya menaip di laptop, menaip di desktop dan sebagainya. Hadis-hadis Nabi semua itu menjadi saham kepada kita di akhirat nanti. Tu orang yang nampak akhirat dia duk cari gitu. Duk cari pahala tersebut, pahala yang besar tu. Baik, last sekali. Hadis ke-34. Hendaklah menulis ilmu dengan teliti. Ini semua berkaitan dengan menulis. Cuma yang pertama tadi, orang yang tak pandai menulis kena minta orang lain tolong tulis. Yang kedua ni, orang yang menulis ilmu lebih banyak daripada orang yang hanya sekadar mendengar dan terus menghafalnya. Ghalibnya dia akan hilang. Seingat saya duduk mengajar di sekolah yang ada tahfiz ni. Kadang-kadang budak yang dah khatam Quran, kita tanya, kita suruh sambung. Kadang-kadang macam kosong. Macam belum ada apa-apa ayat yang dihafal.
Kita sebut satu kalimah ni ada tak dalam Quran? Tolong cari. Ini yang depan kita ni Al-Hafiz semua dah. Tapi bila mana Quran itu sekadar duduk di dada dalam bentuk hafalan, maka kadang-kadang dia macam kosong, macam tak ada. Sebab tu dalam sistem sistem tahfiz yang dibawa oleh Kementerian Pendidikan, dia bukan setakat hafal, bahkan dia kena salin balik Quran tu. Dia ada buku tahriri dipanggil, salin semula. Jadi macam sebuah Quran semula, salin dengan tulisan dia balik. Supaya apa tu? Dengan baca ingat, dengan tulis tu pun mata tengok, tangan menulis balik Quran, dengan harapan boleh membantu. Di samping murajaah, mengulang, dengan harapan lama-lama Al-Quran yang ada di dada tu ibarat seperti kita orang yang membaca Fatihah ni. Ingat, tanya je, tahu duduk di mana. Tapi nak jumpa seorang pun susah yang macam tu. Yang jenis ingat. Tuan-tuan tengok dalam YouTube kan Ustaz Adi Hidayat. Tu tuan-tuan, macam mana Allah Ta'ala berikan kekuatan ingatan sampai begitu sekali. Bukan setakat Quran. Ayat nombor berapa, muka surat berapa, duduk kat mana, atas, bawah, kiri, kanan. Bukan setakat Quran, bahkan hadis. Dengan hadis tu nombor berapa, muka surat berapa, kemudian dia boleh ingat lagi cetakan cetakan daripada mana, muka surat jumlahnya berapa, tebal mana, dia beli kat mana, bila dia beli. Masya-Allah, tabarakallah. Anugerah ingatan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Tak semua orang gitu. Kita tak ada apa yang kita ingat boleh jadi. Hatta kadang-kadang orang yang ada anak ramai, nama anak pun tertukar lagi. Tu katakanlah ada banyak cucu, tak ingat nama cucu-cucu dia. Sebab apa? Nama canggih-canggih sekarang ni. Tu nak beritahu kelemahan kita. Sebab tu kena tulis, dan ilmu ni kena tulis. Baik. Hendaklah menulis ilmu itu dengan teliti. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuhu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menulis sesuatu daripadaku selain Al-Quran, dan barang siapa menulis sesuatu daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah ia memadamnya. Hadis ni riwayat Muslim. Ini yang saya sebutkan tadi. Larangan ini berlaku dalam beberapa tempoh masa sahaja. Bukan maknanya sepanjang Nabi hidup maka tak dibenarkan para sahabat menulis, tak. Sebab nanti kalau kita faham macam tu, bercanggah dengan hadis sebelum. Hadis sebelum tu Nabi benarkan Abdullah bin Amrin menulis. Bahkan hadis sebelum tu akhrajahul Bukhari. Imam Bukhari ambil hadis ni simpan dalam kitab dia. Sedangkan kitab Al-Imamul Bukhari ni asahhul kutub, sesahih-sahih kitab ba'da Al-Quran, selepas Al-Quran. So kalau kita terima sini larangan, sini suruh, bercanggah. Sebab tu ulama kata larangan Nabi, para sahabat menulis hadis ni ialah untuk tempoh masa yang tertentu sahaja. Bila mana Nabi tengok para sahabat dah boleh bezakan antara lengguk Quran dengan lengguk hadis, dan para sahabat pun dah menulis di tempat yang berbeza antara Quran dan hadis, maka Nabi tak melarang lagi. So ada ulama mengatakan hadis ini mansukh lah. Hadis ini dinasahkan dengan apa? Dengan hadis yang Nabi perintah sahabat supaya menulis. Baik, saya baca keterangan dia. Para ulama bersepakat mengatakan bahawa hadis yang membolehkan menulis selain Al-Quran adalah menasahkan. Ini saya sebut tadi. Yakni memansuhkan hadis yang melarangnya. Jadi boleh menulis selain Al-Quran dengan ijma' ulama. Dan ada pula sebahagian ulama yang berpendapat bahawa larangan menulis selain Al-Quran, iaitu hadis itu, khusus pada zaman Nabi SAW, kerana ditakuti Al-Quran akan tercampur aduk dengan hadis apabila ditulis dalam satu helai kertas. Dan yang dimaksudkan dengan larangan dalam hadis ini ialah supaya kita teliti dalam menulis ilmu. Jangan hadis dikatakan Al-Quran atau sebaliknya, dan jangan sampai yang bukan hadis dikatakan hadis. Jadi ketelitian dalam penulisan hendaklah diperhatikan oleh setiap orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu. Ini di antara kelebihan orang mengaji secara bertalaqi. Kita dapat tahu salah. Macam
Macam apa? Macam cetakan baru kitab apa? Kitab Penawar Bagi Hati. Ada beberapa kalimah yang tersalah. Yang tersalah di apa? Di type. Cuma yang terbaru, cetakan baru ni cantik, digunakan komputer. So orang tua sukalah cetakan tu sebab apa? Jarak pun di antara satu baris dengan satu baris tu ada space dia. Tulisan pula tulisan bertaip dan di tepinya ada ruang untuk mencatat. So orang-orang tua yang baru-baru nak belajar ni suka cetakan tersebut. Tapi bila mana ada orang yang pernah melazimi dengan kitab lama, yang belajar secara talaqi daripada guru ke guru, maka adalah orang yang boleh detect kesalahan-kesalahan tersebut. Ni ketelitian ini perlu dalam apa? Dalam meriwayatkan ilmu, dalam menulis ilmu dan sebagainya yang melibatkan ilmu lah. Sebab bimbang, takut-takut yang tak sahih dikatakan sahih dan sebagainya kalau melibatkan hadis. Itu sebagaimana yang Syekh Fahmi sebut, yang bukan Quran dikatakan Quran, yang bukan hadis dikatakan hadis. So dalam penulisan mestilah jujur dan mestilah teliti. Habis dulu situ akan datang insya-Allah kita sambung, boleh jadi lepas daripada hari raya, iaitu hadis yang ke-35. Maknanya lebih kurang ada 5 hadis lagi, maka tamatlah buku 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Wallahu a'lam wa ilmuhu.